Batu Gajah. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin menegaskan bahawa saya menyokong pemberian bantuan kepada mereka yang memerlukan dan juga untuk meringankan beban rakyat. Tapi semasa ucapan saya ada bangkitkan. Apa yang mengecewakan adalah cara pelaksanaannya. Saya nak katakan adalah menyusahkan. Ini pengalaman saya bersama dengan pengundi kawasan saya. Dengan ikhlas saya nak sampaikan maklum balas ini. Satu, apabila orang ramai pemohon mau mengetahui kedudukan, menghubungi hotline tidak dijawab. Saya hubungi hotline yang diberi, tak dijawab, sentiasa sibuk. Nasibat Lembaga Hasil Dalam Negeri Perak menyediakan 6 talian khas dan bagus, membantu. Mengapa tidak menyediakan semakan online? Itu satu persoalannya. Dan menjadikan apabila kami berjumpa dengan pemohon-pemohon atau pengundi pada hari Minggu, kami tidak dapat membantu mereka membuat semakan. Seterusnya, apabila mereka yang tak terima surat tak pohon dah lama tak terima surat, apabila saya banyak bantu banyak kes, saya hubungi Lembaga Hasil Dalam Negeri Perak. Saya kata, kes ini bagaimana bagi nombor IC nama? Dia kata sudah lulus. Itu bulan 3 saya telefon. Saya tanya bila lulus? Dia kata bulan 1. Saya kata mengapa surat tak ada lagi? Tunggulah. Saya kata tunggu berapa lama? Tunggulah. Lepas tu saya tanya, boleh buat semakan rekod lembaga? Rupa-rupanya ada alamat silap. Alamat 7 ditulis T mengikut rekod lembaga. Lepas tu saya tanya, kalau macam tu bagaimana? Tunggu. Saya tak ada cara lain. Baik, saya bagi nombor telefon ini, hubungi nombor telefon ini. Apabila saya hubungi, rupa-rupanya adalah pejabat MCA bahagian Batu Gajah. Saya tanya, ada agensi yang lain tak yang boleh memberikan voucher ini selain daripada melalui MCA? Itu tak boleh campur adukkan. Pemberian wang oleh kerajaan tak boleh dicampur adukkan dengan parti politik. Saya tanya, ada agensi lain? Tak ada. Saya juga diberi senarai penyelaras di bagi kawasan Batu Gajah. Nombor telefon saya hubungi ialah mana? UMNO bahagian Batu Gajah. Jadi saya rasa itu tidak wajar lah. Dan yang satu perkara lagi adalah banyak kes di mana ada kesilapan nombor kad pengenalan atau alamat lah. Biar ada letakkan satu tempoh di mana apabila mereka telah mengemukakan rayuan dalam tempoh 14 hari boleh maklumkan keputusan mereka. Dan saya setuju apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Simpang Regam. Ada kes-kes di mana pemohon yang telah layak mereka diminta untuk mengambil voucher di Dewan Orang Ramai. Dan hari itu adalah hari kerja. Masa ucapan saya ada bangkitkan, mereka kerja satu hari RM60 kena ambil cuti pergi ambil voucher. Itu tidak wajar. Mungkin pihak kementerian boleh ambil perhatian. Kalau mereka yang telah lulus, hantar terus surat kelulusan kepada mereka dan mereka boleh dalam satu tempoh tertentu pergi ke agensi atau pejabat kerajaan pada masa yang sesuai untuk mereka untuk mengutip voucher tersebut. Dan tadi saya katakan kes di mana pemohon tersebut adalah seorang OKU ya. Saya telah telefon MCA bahagian Batu Gajah, dia kata sudah jumpa nama, boleh datang ambil. Saya meminta OKU itu pergi pejabat sana ambil. Dia pergi keesokan hari, tak dapat dimaklumkan voucher sudah habis. Juga ditanya, siapa tolong isi borang? Borang itu diisi oleh saya. Saya maklumkan. Selepas itu saya begitu marah sekali. Mengapa begitu menyusahkan? Saya bawa OKU ini pergi ke pejabat MCA hari yang naik berikutnya. Lepas itu diberitahu juga habis voucher. Saya tanya, bila ada voucher? Sebab tak ada alternatif yang lain. Tak ada agensi kerajaan yang lain. Dia kata datang hari esok pukul 10 pagi. Hari esok saya bawa OKU. Dan kali pertama OKU pergi, dia kena naik tangga ya. Tangga yang tinggi untuk ambil. 2 kali yang lain, dia tunggu di tingkat bawah. Jadi mengapa mau menyusahkan orang ramai? Kalau benar-benar ikhlas mau membantu mereka yang tidak berkemampuan. Jangan keterlaluan kalau nak berpolitik, nak memancing undi. Itu saya pohon lah. Pihak kementerian ambil perhatian berkenaan pelaksanaan ini. Terima kasih. Sebab tu tadi saya katakan perjalanan pemberian pengagihan beri ini secara keseluruhannya berjalan dengan baik.
Tapi mungkinlah ada kes-kes tertentu seperti mana yang telah dibawa oleh Yang Berhormat yang agak mengecewakan Yang Berhormat. Jadi memang kita simpatilah kalau OKU terpaksa datang berulang kali. Saya rasa tidak wajar. Ya, sepatutnya sekali datang sudah selesai. Dan hotline penjelasan. Sekejap. Penjelasan. Hotline sebenarnya kalau kita ada statistik mengenai hotline ini, kita ada sediakan 12 talian sebenarnya hotline. Mungkin pada satu masa kalau 12 ni penuh tu mungkin bukan sebab tak dijawab tetapi kerana sibuk. Ada purata satu hari 1000 hingga 1200 panggilan, ya, 1000 hingga 1200 panggilan yang dijawab. Dan juga pemberian juga ada diberi melalui pejabat kerajaan, ya, pejabat daerah, SUK, Jabatan Pembangunan Persekutuan. Jadi kalau ada yang membantu, memang ramai yang membantu. Memang bantu ramai. Ada semua orang yang membantu. Ada setengah tu dia pergi sendiri ke LHDN, boleh juga. Ya, dia pergi daftar sendiri pun boleh juga. Jadi saya kata secara keseluruhannya begitulah. Tapi kalau Yang Berhormat berhadapan dengan masalah tu mungkin ini yang apa ni? Yang outliers lah, dia panggil yang outliers, bukannya yang biasa. Saya pohon Yang Berhormat, Timbalan Menteri meneliti masalah ini. Saya bukan bagi OKU ini saja. Yang asasnya lah saya ada tanya lembaga hasil dalam negeri. Bolehkah mereka yang tak terima surat, mereka menelefon lembaga kata sudah lulus tapi tak terima surat lagi. Boleh tak pergi mana agensi untuk ambil wajah? Dia kata tak boleh. Hanya 2 tempat ini. Jadi ini persoalannya. Okey. Ya, Berhormat, kita ambil ingatan. Saya akan ambil ingatan dan akan membawa Senator Menteri boleh balas ini kepada kementerian. Jawab sekali. Dan akhirnya apakah Yang Berhormat? Ya, sila batu sila. Saya ingin tahu bolehkah Senator Timbalan Menteri bagi kita sedikit maklumat tentang berapakah peratusan yang diagih melalui parti-parti politik, iaitu UMNO, MCA atau lain-lain, dan berapa diagih melalui pejabat-pejabat kerajaan. Dan kalau betul lah parti-parti politik ini bekerja sebagai volunteer dan cekap bagus, saya nak pujilah BN telah berjaya untuk edarkan. Dan saya juga ingin tahu, kalau kerajaan adil, maksudnya kalau parti-parti lain ingin agih untuk BRIM, apa caranya kita boleh bantu? Cara yang kita boleh bantu, kita juga ingin sampaikan sukarelawan, pejabat kita pun boleh jadi ejen pengagihan. Bolehkah Menteri beli sedikit penerangan dan tunjuk caranya? Terima kasih Yang Berhormat. Saja sekali. Ya. Terima kasih kepada Menteri dan terima kasih kepada Datuk Speaker. Saya ingin penjelasan di Kelantan, kenapa borang ini memerlukan pengesahan daripada pengerusi JKKP, sedangkan di negeri-negeri lain tidak perlu. Apakah spesialnya pengerusi JKKP di Kelantan ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya borang kalau dia nak bawa untuk pengerusi JKKP nak cop pun boleh. Tapi kalau dia tak cop pun tak apa. Ada juga borang yang dihantar tanpa cop, pengerusi JKKP. Dihantar kepada LHDN pun boleh. Tak ada masalah. Jadi kadang-kadang tu pengerusi JKKP bila orang datang suruh cop, dia cop je lah. Tapi kalau dia tak cop pun sebenarnya boleh. Itu yang mengenai pengagihan 100%-nya dibuat oleh Jabatan Kerajaan. Tunggu dulu bagi saya jawab. Tunggu dulu. Semua ada. Cuma kadang-kadang pemimpin masyarakat ni dia ikut sama. Dia datang, dia bantu. Kalau Yang Berhormat nak datang bantu pun tak ada masalah. Datang kat sekolah, nak tolong bawa orang, tolak yang berkereta roda, tak apa, berkursi roda, tak apa, boleh. Tapi pegawai kerajaan mesti ada, pegawai bank mesti ada. Ini wajib. Ya, pegawai kerajaan ada, pegawai bank ada.
Yang lain-lain pemimpin masyarakat nak datang boleh. Tidak ada masalah. Menteri. Pembangkang ikut boleh. Menteri, saya tidak tahu sama ada menteri sengaja nak beri kita maklumat yang tak betul atau menteri tidak dimaklum. Kerana dalam surat yang dihantar kepada penerima ada telefon, nombor telefon. Kalau ada inquiry, tanya telefon ini. Bila telefon itu kita dial, yang jawab pejabat UMNO, bukan kerajaan. Pejabat UMNO yang jawab. Dan mereka yang ambil cek, mereka pergi ke pejabat political party, bukan ke jabatan kerajaan. Dan ini berlaku, saya agak lazim di semua tempat. Dan saya ingin tahu sama ada ini pegawai tidak ikut prosedur. Kalau itu betul, saya silakan Timbalan Menteri ambil tindakan. Kalau itu sebagai kebiasaan, itu betul, boleh dijalankan. Saya nak sukarelakan, kita nak volunteer untuk bantu juga. Pejabat saya juga ingin menjadi pengedar. Itu yang Ketua, jika diizinkan saya mahu berpindah kepada perkara yang lain, kerana saya rasa tak akan selesai ni masalah BRIM ni, yang isu-isu ni ada. Jadi saya nak cakap tentang ekonomi. Yang Berhormat, saya banyak saya tajuk, rasa perlu dirakamkan, direkodkan dalam Dewan Yang Mulia. Apa yang saya bangkitkan adalah meminta agar kementerian memastikan pelaksanaan ini bukan menyusahkan tapi menyenangkan. Jadi pemohon orang tua ni tidak perlu tertunggu-tunggu. Itu sebab saya begitu bertegas membangkitkan perkara ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa keadaan terkawal. Boleh ringkas je. Masa Batu Gajah cakap jadi terkawal. Lepas Batu Gajah tu dah hilang kawal. Jadi terima kasih Batu Gajah. Yang Berhormat Menteri. ringkas. Cukuplah. Yang Berhormat Menteri. Tak bagi lalu ada. Yang Berhormat Menteri. Indra Mahkota dah banyak. Tak boleh. Yang Berhormat Menteri. Saya nak. Yang Berhormat Menteri. Nak minta itu soal penukaran saham antara MAS dan AirAsia. Jangan lupa. Jangan lupa ni. Okey, tolong. Kita nak dengar di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Wangsa Maju. Menteri belum memula dengan agenda baru ni. Endra kata duduk dulu. Terima kasih Wangsa Maju. Pasal jumlah dia tak nak lagi BRIM ni, Ahmad. Pasal jumlah BRIM ni kira dah settle, Ahmad. Pasal pemberian Yang Berhormat Menteri, pasal jumlah yang Berhormat sebut tadi. Saya tak bagi dah. Ada 4 juta 4.04 juta isi rumah. Itu je saya nak tanya. Itu je pengesahan. Cukuplah tu, isi rumah. Cukup. Jadi maknanya Timbalan Menteri, Cukup. jumlah orang miskin di Malaysia ni terlalu ramai. Tak apa, Kalau cukuplah dalam tu. satu rumah, kalau Cukuplah. combine pendapatan untuk layakkan diterima BRIM RM3,000 ke bawah, satu rumah takkan ada seorang, mesti ada 4 orang. Kalau dalam 4 juta pemberian di isi rumah, mesti ada dalam 12 juta sekurang-kurangnya rakyat Malaysia yang miskin, yang boleh terima pendapatan RM500 ni. Adakah itu Yang Berhormat Menteri nak sahkan perkara itu? Yang Berhormat, siapa kata 3,000 pendapatan miskin? Tak, nanti biar saya jawab. Combine. Ya, 3,000 bukan kemiskinan. Jadi tak betul tu. Biar saya jawab. Biar saya jawab. Biar saya jawab. Dan kalau dilihat statistik, peratusan yang paling tinggi adalah di Kelantan. Kelantan. Kelantan paling tinggi ya. Tak ada di seluruh Kelantan. Ya, kerana Kelantan bermakna Kelantan ramai penduduk yang mempunyai pendapatan kurang daripada 3,000. Sebab itu dia layak. Kalau tidak kurang, dia tidak layak. Jadi peratusan 85% hampir isi rumah Kelantan layak dan telah menerima BRIM. Jadi kita tak payahlah nak pergi banyak kali, nanti negeri Melayu pula yang mana satu. Jadi tak payah.